Yes, cantik. Aaron Chia punya smash. Muhammad Hassan dapat ambil pula. Yes, sweet smash. Yes, point untuk Malaysia. Yes, akhirnya pingat gangsa menjadi milik Malaysia. Pingat pertama negara. Ya Allah, seronok happynya. Yes. Alright. Lagi. Wow. Happy. Rakyat Malaysia semua seronok bila kita ni dapat pingat pertama. Inilah orang kata semangat. Satu Malaysia duduk tengok ni. Dekat Malaysia, semua orang duk happy tengok sama-sama. Tak kisah bangsa, Melayu, Cina, India. Semuanya bersatu. Seronok. Yes. Takkan makanan je ada ni? Air tak ada. Manalah kita nak dapat air ni. Orang kata kalau sambil-sambil tengok badminton, tengok upacara pemberian pingat, kena ada air. Baru seronok. Barulah dapat. Manalah orang yang hantar kopi kita ni. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tadi ada orang cari air ke? Tak ada pula orang cakap yang akan hantar kopi tu bunga. Saya bunga tapi tak berapa nak mekar lah. Tak, kopi awak buat dua ni nak share dengan saya ke? Tengoklah macam ni kejap lagi sebab saya selalu memang minum dua. Tamak. Memang tamak. Memang macam tu. Orang tamak selalu rugi, ingat tu. Okey, tapi tadi nama siapa? Nama saya Haziq Chia. Saya Zati Wuyi. Wah, tukar nama juga. Nampak tak semangat? Boleh. Ya, semangat sebab semalam kalau tengoklah budak-budak pun semua dah tukar cita-cita. Nak jadi pemain badminton. Betul. Tapi sekarang kalau nak main badminton kena pergi vaksin dulu macam. Yes, betul. Vaksin kena ambil. Sebab kalau tengok yang main angkat berat Filipina tu, kan? Yang dapat emas, yang berlatih dekat Melaka tu. Dia pun ambil vaksin kat Malaysia. Betul. Itu pentingnya untuk vaksin zaman sekarang ni. Yes. Awak dah dapat 2 dos belum? Saya dah dapat. Boleh jadi badminton. Saya dah. Boleh. Tapi saya nak kena belajar servis dulu. Okey, kalau nak servis, dia ada 2 cara. 1, 2. Saya suka servis yang dah diharamkan tu, yang servis S tu. Tak boleh. Itu servis apa? Servis sidik. Ya, Oh, betul. Ya Allah, awak ni. Awak ambil satu, saya ambil satu. Okey, kita boleh. standby duduk sini. Kita nak cakap pasal vaksin ni. Ya. Tahu tak? Vaksin sekarang ni dah makin capai peratusan yang kita nak. Betul, untuk herd immunity kat Malaysia. Kita sehari dapat 500,000 orang yang divaksin. Dos pertama ataupun dos kedua. Kan? Tapi nak bagi tahulah, yang dekat Borak Kopitiam, setiap hos kena vaksin 2 dos. Okey, Zati dah lengkap dah 2 dos. So dah boleh jadi hos Borak Kopitiam. Yes, kalau macam tu, kita umumkan hos baru Borak Kopitiam, Zati. Terima kasih. Zati hos baru Borak Kopitiam. Lepas dia akan bergandingan dengan semua yang ada kat sini. Ya, sampai nangis dia. Nangis sebab nervous. Okey, so cakap pasal kepentingan vaksin lah kan. Okay. Lagi-lagi dalam bulan kemerdekaan. Hari ni 1 Ogos 2021. Bulan kemerdekaan. Semangat kemerdekaan tu ada dekat dalam diri kita. Ya. Dan semangat nak dapatkan vaksin tu pun, nak sampai herd immunity tu pun memang tinggi. Ya, jadi kalau yang belum lagi register untuk divaksin, boleh register sekarang. It's not too late kan? Belum terlambat lagi untuk kita masing-masing register. Ya, dengan kata dah boleh walk in. Betul, dah boleh walk in. Yang mana tak register lagi. Dan juga katanya yang berumur 12 hingga ke 18 tahun pun dah boleh register dekat aplikasi MySejahtera. Betul. So, sekarang ni, cek balik MySejahtera, dia ada sijil. Untuk yang dah ada, yang tu dah ada sijil. So, kita boleh show off lah ni? Tapi janganlah show off. Nanti nampak nombor kad pengenalan pula. Kalau kita tengok vaksin tu punya sijil. Okey, kita tutup lah kan. Macam gini kan? Yes, macam gini. Nampak. Ini sijil dia, Ini sijil dia. Yes, bolehlah kita bangga diri sekarang. Betul. Lagi satu nak bagi tahu, brand apa-apa pun tak kisahlah Ya, Awak dapat apa? Saya dapat AstraZeneca. Saya pun AstraZeneca juga. So tak ada masalah pun dapat brand apa, ke Pfizer ke Sinovac ke Sinopharm ke lepas ni Johnson ke, semua sama je. Betul. Semua tu tetap adalah vaksin untuk COVID-19. Yes. Kita kalau pilih-pilih pun tak dapat apa je. Ya, sebab memang orang yang berada dalam medical ni kata vaksin yang terbaik adalah vaksin yang you akan dapat pertama. So, apa yang dapat is the best vaccine. Yes. Yeah. That's why lah kita ni jangan terlalu memilih and jangan letak dalam kepala kita, vaksin ni adalah yang paling mewah
Vaksin ni paling utama. Vaksin ni yang paling mahal lah katanya. Alah, saya dapat vaksin murah. Tak ada istilah tu. Tapi nak tanya kepada Haziq kan, masa Haziq dapat vaksin tu, efek dia macam mana? Side efek dia? Masa pertama adalah demam sikit, gigil sikit. Adalah. Zeti? Macam Zeti pun sampai juga masa yang first dose tu teruk lah. Memang macam, tak boleh buat apa, tidur lah macam tu. Sampai kesudah tidur. Sampai sekarang macam susah nak buka mata. Sekarang dah malas nak buka mata. Second dose okey? Second dose Alhamdulillah okey, cuma macam lengur-lengur dekat tangan. Itu standard. Kalau kita masuk vaksin, kita punya ubat tu dekat dalam ni, dia akan rasa berat sikit sebab dia nak nampak efek. Betul, dia nak masuk bagi benda efek. luar dalam badan kan. Boleh. Tapi jangan takutlah sebab tu dia berbeza-beza efek dia antara satu sama lain. Ya, betul. Kalau ada orang yang kata dia tak ada apa-apa pun, bukannya maknanya vaksin tu tak bekerja. Kan? Bukannya maksudnya vaksin tu tak efek. Lepas tu ada satu lagi tahu, Zeti. Ada satu lagi. Ada orang kata dah dapat vaksin ni, kira tak kena dah lah COVID-19. Oh, itu adalah persepsi yang salah sebenarnya. Dia bukanlah tak boleh kena COVID-19. Imun yang ada dalam badan kita tu, vaksin yang masuk dalam badan kita tu sebenarnya untuk kurangkan risiko kita dapat COVID-19. Ataupun bila kita dapat COVID-19 tu, taklah seteruk orang yang tak divaksin. Betul. Maksudnya kalau macam dia boleh pergi ke tahap 4-5, maknanya dia stay kat tahap 1-2. Nak bagi tahulah, saya bangga bila awak pergi vaksin. Memanglah sebab awak tahu kan, awak dah kawan dengan saya lama. So awak tahulah saya takut jarum kan. Ya, tapi ni. Adalah video kita sempat rekod Zeti pergi ambil vaksin. Malu. Boleh dah, masa ni boleh dah rekod. Boleh rekod kan? Masa ni memang boleh rekod dah. Tapi tengoklah apa yang ada di situ. Sebab Zeti memang takut. Kan kita pergi vaksin seorang, Haziq. Tak ada orang teman. Tak ada. Nak suami teman. Tak ada orang teman. Tapi tengoklah siapa yang teman kita gitu. Ada siapa teman? Jeng. Takut. Ya, betik dekat sini pun ada benda seram. Ada. Tak adalah seram. Tapi macam very sweet. Okay. Okay, never mind. Just do it. Lagi cepat. Ya, Zeti sangat takut jarum. Padahal jarum tu kecil je. Tapi Zeti takut sangat. Dulu masa kecil-kecil Alah, pun tak nampak apa yang Zeti buat last kali. Ada. Tengok ada orang pegang Ada orang pegang tangan. Alah. Kalau Haziq perasan dekat dalam video ni, Zeti bernafas laju gila. Tak perasan sebab dia pakai mask kan? So tak nampak lah. Kalau tengok awal-awal tadi dia macam kalau tengok. Oh. Alright. So, settle akhirnya Zeti dapat. Yeah. Walaupun orang tu takut jarum, tetap dapat first dose. Jadi saya Tahniah. adalah wakil orang-orang yang Takut jarum. Yes. Nampak? Hi, good morning. Muaz sekarang ada dekat Pejabat Kesihatan Ceras. Ya, untuk pusat persampulan kan ni? Muaz, kita bawa masuk TV Boleh? Boleh? Okey. Okay, jom. Kita bersama dengan Muaz dekat Klinik Kesihatan Ceras. Baik, terima kasih untuk Haziq dan juga Zeti. Hari ini memang cukup teruja sekali. Hujung-hujung minggu ni Muaz nak bawakan kepada anda. Sekarang ni Muaz bersiaran langsung dari Pejabat Kesihatan Ceras. Sebab kita semua sedia maklum bahawa setiap pusat kesihatan, pejabat kesihatan ni memainkan peranan yang cukup penting. Sibuk setiap hari untuk menerima kunjungan dari pelbagai pihak dan juga masyarakat. Jadi hari ini saya bersama dengan Cik Alwani bin Muhammad yang merupakan Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Jadi kita nak kongsikan bagaimana agaknya peranan Cik Alwi sendiri setiap hari di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Peranan PPKP dalam kawalan COVID ini, kita akan bermula dengan penerimaan notifikasi daripada semua hospital, klinik-klinik, sama ada swasta ataupun kerajaan, dan notifikasi tersebut kita akan verifikasi sama ada kes itu adalah kes kita ataupun kes luar. Sekiranya kes luar, kita akan pindahkan kepada pejabat kesihatan yang berkaitan. Kes-kes tersebut kita akan PPKP akan menjalankan siasatan untuk kita mengenal pasti punca jangkitan dan juga mengenal pasti kontak-kontak kes. Yang mana kontak-kontak kes ini kita akan bagi tarikh untuk datang ke pejabat kesihatan untuk diambil sampel. Diambil sampel untuk memastikan kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. PPKP juga di sini akan bertanggungjawab untuk mengeluarkan HSO kepada close contact ini dan juga mengeluarkan RU. Mana kepada close contact yang telah tamat menjalani kuarantin selama 10 hari dan dia punya result adalah negatif.
Okey. Dan juga sekarang ini kita tengok kematian banyak. PPKP juga bertanggungjawab dalam pengurusan kematian, sama ada kematian Islam ataupun bukan Islam. Dan juga PPKP akan bertanggungjawab dalam penguatkuasaan Akta 342 di mana kita akan menguatkuasakan peraturan-peraturan Akta 342 di mana kita akan menguatkuasakan SOP, pematuhan SOP kepada semua masyarakat. Supaya dengan pematuhan SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, kita harap kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Okey, kalau kita tengok peranannya memang cukup besar dan mungkin sedikit harapanlah kepada semua sebab kita semua sedia maklum bahawa PKPP ni melangsungkan dia punya peranan, memainkan peranan yang cukup besar. Jadi apa agaknya yang diharapkan untuk orang ramai untuk turut sama-sama membantu? Okey, harapan dan nasihat saya kepada masyarakat di luar sana supaya ikutlah SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dengan pematuhan pada SOP, insya-Allah rantaian jangkitan COVID-19 ini kita dapat putuskan. Terima kasih Encik Alwani bin Muhammad merupakan Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Terima kasih. Dan selain itu juga pada hari ini kita akan bersama dengan Puan Rozirawati Muhammad. Ya, Puan Rozirawati Muhammad Nur yang merupakan Ketua Jururawat dan bersama dengan kita bila sebut mengenai Ketua Jururawat ni peranannya memang cukup penting. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit fungsi tempat persempelan ini. Okey, Assalamualaikum semua. Sebelum tu saya nak bagi tahu persempelan untuk orang awam lebih mengenali, ia adalah salah satu ujian caritan ataupun swab COVID-19 yang dilakukan untuk di bahagian kesihatan untuk mengesan kes COVID-19 maksudnya melalui ujian makmal lah. Okey. Okey, dan mungkin dari segi langkah pertama sebab kita semua sudah maklumlah benda ni kita dah beritahu banyak kali untuk swab test ni. Jadi mungkin bagi kita nak mengingatkan orang ramai lagi langkah-langkah pertama yang harus dilakukan. Okey, langkah pertama seperti biasa pemakaian PPE seperti yang anda boleh tengoklah di belakang. Okey, pemakaian PPE ini adalah salah satu langkah untuk mengelak jangkitan silang COVID-19 di mana jenis pemakaian PPE yang kita bagi kepada petugas kita bersesuaian mengikut risiko yang perlu dihadapi oleh mereka semasa pengambilan swab test. Jadi mungkin dari segi tugasan-tugasan dalam kita berada di kawasan ataupun tempat persempelan ini. Okey, tugasan seperti yang sedia maklum kami mempunyai seramai 20 petugas yang terdiri daripada berbagai kategori seperti doktor, jururawat, pembantu pegawai perubatan, pembantu perawatan kesihatan, pemandu dan lain-lain yang mempunyai skop tugas masing-masing dalam sebagai satu pasukan ataupun teamwork. Bagi individu yang akan menghadiri untuk pengambilan ujian swab test, kita akan sediakan listing sehari lebih awal. Okey, lepas tu segala kelengkapan akan disediakan juga sehari lebih awal untuk memastikan kelancaran proses pengambilan swab. Dan individu yang akan mengambil ujian tersebut, kita akan menghubungi mereka lah untuk datang pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Okey, jadi sekali lagi peringatan kepada anda semua, masa yang telah pun ditetapkan kita kena ikuti ya, dan pastikan juga lokasinya. Sebab kita semua sudah maklum bahawa ada setengah kawasan yang sesak oleh kerana tak mengikut masa yang telah pun diberikan. Jadi kalau ada pesakit yang datang ke sini, apa sebenarnya langkah yang mereka harus lakukan? Sebab kadang-kadang ada di antara kita kan, bila sampai kita tak tahu nak buat apa kan. Apa langkah pertama, kat mana kita nak kena pergi? Okay. Selalunya semasa kita menghubungi individu yang akan melakukan swab, kita akan bagi tahu lokasi dan tempat yang perlu berhimpun lah. Cuma pesanan saya, jangan berkumpul di kawasan orang ramai sebelum ujian, semasa ujian atau selepas ujian. Dan bagi mengelakkan jangkitan bersilang berlaku lah di antara individu-individu yang lain, sebab kita tak tahu sama ada individu tersebut bebas ataupun tidak. Dan kita juga meminta orang ramai supaya datang pada masa dan tarikh yang kita berikan. Baik, mungkin pesanan kepada semualah sebab kita semua sedia maklum, kita banyak kali dengar frontliner kita dah penat, frontliner kita dah letih. Setiap hari mereka bertugas. Jadi pagi ni pun bersama dengan kami, ini semua datang awal ni. Kejap lagi dia akan terus sampai ke petang untuk terus bekerja kan. Jadi silakan kepada mereka yang sedang menyaksikan kita. Okey, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kopitiam kerana sudi membuat rakaman di sini. Nasihat saya kepada individu atau orang awam, jagalah SOP
jika anda disahkan positif COVID, kuarantinlah diri anda sehingga keputusan swab keluar ataupun sehingga tamat tempoh kuarantin. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Rozirawati Mahamat Nur, Ketua Jururawat. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Secara tak langsung kita berkongsikan bersama dengan anda apa yang sedang berlaku di Pejabat Kesihatan Ceras. Dan di belakang saya ini adalah pengorbanan yang telah dilakukan oleh frontliner kita bagaimana nak kena pakai PPE. Anda bayangkan, maksudnya kalau dah pakai ni daripada awal sampai habis, selalunya berapa lama masa yang mereka akan pakai ni? Lebih kurang 4 ke 5 jam. Wow, 4 ke 5 jam. Terima kasih kepada frontliner kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana sebab kita ataupun Muaz kat sini akan bersama dengan anda selama anda menyaksikan Borak Kopitiam. Okey, jadi Zeti dan juga Haziq yang berada di sana, kita akan lihat lagi apa yang sedang berlaku di sini. Baik, kita kembali bersama dengan Zeti dan juga Haziq untuk Borak Kopitiam. Bila cakap pasal jarum, cakap pasal vaksin, ramai ada sebenarnya golongan ramai yang takut jarum. Saya lah salah seorang. Salah seorangnya Zeti lah. Kalau kita tengok tadi pun sampai ada orang yang kena pegang tangan untuk tenangkan kita. Ada orang yang siap bawa teddy bear. Betul. Bawa teddy bear. Artis pun ada yang Nabila bawa Razali. teddy. Iyalah tu. Ingatkan macam tak ada orang yang berani bawa keluar bantal busuk ke teddy bear ke. Tapi demi vaksin Betul, ada orang memang tetap sanggup betul. kan. Macam Aziz tak berapa takut sangat. Adalah juga dia punya perasaan risau. Ada. Tapi bila dah dicucuk tu sebenarnya tak ada rasa apa pun. Tapi ada ramai lagi orang kat luar sana Yang takut jarum. Yang takut jarum. Yang memang dah ada post pun dia punya video yang dia orang takut jarum. Jom kita tengok. Kelakar. Takut sangat. Liza, lepas ni guest berapa orang ni? Seorang ke dua? Yang siapa? Bukan main lagi dia punya. Takut. Tapi ingat tak masa ambil BCG time sekolah dulu? Sebenarnya bila tengok tadi video tu, Zeti teringat masa sekolah dulu. Kenapa? Kalau tu macam jerit-jerit kat situ orang pegang Zeti, cikgu dan pegawai kesihatan tak boleh jumpa Zeti dekat mana. Zeti nyuruh kat mana? Menyuruh dekat dalam tandas. Sampai bila? Lama juga sebab nama Zeti Zack tau. So dia macam memang akan last lah. Jadi macam kawan-kawan best friend Zeti nama dia F. So dia dah habis dulu. Lepas tu dia cari? Dia lah yang tolong cari. Sampai dia masuk dalam tandas dia cakap, Zeti tak apa, aku ada. Jomlah kita keluar. Maksudnya daripada zaman sekolah lagi takut jarum? Ya, betul. Ya Allah. Okey. Tapi ada lagi geng-geng Zeti ni sebenarnya. Dengan kita sekarang ni, kita dah try call dia. Kita ada Muhammad Afifi Zakaria. Assalamualaikum, adik Kak Ceras Afifi. Waalaikumsalam. Yap, adik Kak Ceras currently. Ni kalau kita bawa jarum pergi Ceras ni takut tak? Takut sikit kot. Fifi nak tahulah sejak bila yang awak takut jarum ni? Kalau macam Zeti dari zaman sekolah, macam awak? Macam saya daripada kecil actually. Kita geng. Dia sebenarnya daripada first incident actually sebab masa tu saya terhantuk dekat pintu dan saya memang ada orang kata benjol tu lah dekat saya punya dekat kening. Daripada kecil tu doktor masa dalam kes tu doktor dah tanya cakap ni nak jahit ke ataupun macam mana cakap. Lepas tu saya tanya tu lah biarkan aja boleh tak? Dan macam doktor kata okeylah boleh lah. Kenapa awak nak biar? Awak nak bagi macam kenangan? Satu sebab benda tu kenangan dan memang actually saya tak tahulah macam kita tak yakin tau bila orang lain nak handle jarum kat kita punya badan tau. So kadang macam merisaukan takut tiba-tiba jarum ni patah ke apa kan. Kita bukan dia tahu kan. So ada banyak lah insiden bukan setakat macam kalau setakat vaksin tu pun satu hal and then ada juga a few things pengalaman lain jugalah bila nak kata pasal jarum. Pernah juga accident sampai dekat lutut sampai dah terkoyak and everything. Doktor sampai actually benda tu memang betul. Doktor sampai kata macam tapi doktor macam
cantik ni, dia punya looking ni. Boleh tanya, nak cari ke tak? Lepas tu tanya dengan dia, ada option lain tak? Kita try gam boleh? Gam? Boleh lah. So at least korang ni any kind of like incident yang melibatkan benda macam ni, saya macam akan cari alternatif lain daripada jarum. Yes. Afifi, Yep. kalau orang yang takut jarum ni kadang-kadang orang macam, awak ni penakut sangat lah. Orang macam ada orang yang akan macam kecam. Ada yang akan ejek-ejek. Orang cakap, jarum je kot. Takkanlah tu pun takut. Tapi orang tak faham. Memang ada orang yang memang trauma dengan benda tu. Phobia. Betul pun. Ya, betul. Exactly. So, benda tu kita tak boleh nak buat main lah. Macam setengah orang dia ada certain kind of fear diorang sendiri. Ada yang pasal, ada orang tak boleh, ada orang takut tinggi, ada orang takut gelap. So, macam kita pula jenis yang memang tak boleh nak handle dengan jarum. So, tak boleh nak buat apa lah kan. So, sampai tak kita pun nak tengok jarum tu pun macam, tak payah tengok pun tak apa kot. Ya, Afifi dah vaksin kan? Ya, so far Alhamdulillah saya dah complete 2 vaksin sekaligus. So, Alhamdulillah. Tapi Ada rekod tak video? kita nak tahulah juga. Sebab bukan tak dapat nak rekod video ke apa. Masa yang first time tu memang teringin nak rekod. Tapi bila tanya dengan dia punya doktor kat Sudok, kan masa kita ada kes Betul, kita ada beberapa. So kita nak mengelakkan lah benda-benda macam tu. So saya tak sempat lah nak rekod saya punya session tu sebenarnya. Okey, disebabkan tak dapat rekod, tengok tak jarum tu masuk ke dalam badan? Dah kita pula memang jenis yang tak suka Datuk Jarum. Memang tak tengok dah. Doktor macam kita pun pandang tempat lain macam. Ya. Okey Vi, macam mana muka masa tekan jarum? Okey. Muka tekan. masa tekan jarum macam macam tu je, tak boleh fikir apa. Okey, tapi bila orang yang takut jarum ni, bila dah dapat vaksin, dah dapat masuk, dah dicucuk jarumnya 2 kali pula, perasaan dia tu Vi, bangga tak? Masa first time tu memang macam ragu-ragu lah. But second time pergi tu macam, tak apalah sekejap je ni. Sebab kita dah experience benda tu first hand. So second hand tu dah macam kurang sikit lah. Orang kata tak sedramatic first punya experience lah. Yeah. So dah better. Dah dapat banyak pengalaman lah orang kata. Belajar daripada pengalaman. Betul. So lepas ni dah tak ada, dulu takut jarum 100%. Boleh lah dia kata 100%. Okey, sekarang lepas dah 2 dos vaksin, dah berapa persen dah tinggal takut dengan jarum tu? Dia tak boleh nak cakap sebab dia tak boleh. benda tu kita jarang ambil tau. Kalau second, maybe like kita tak tahu, maybe like another 1 year ataupun 6 months kan. Kalau ada lagi sekali kena pun mungkin fear tu akan datang balik lah. Betul sebab kalau macam Zati sendiri pun masa yang first dengan second masih lagi takut dua-dua tu sebab masih lagi takut pada jarum. Oh, maknanya dia bukannya berkurangan peratusan tu tak ada. Tidak. Sebab jarum pun ada jarum tebal, ada jarum halus. Ya. Aduh. Okey, Fi. Tapi kalau cakap benda fobia ni memang orang kata tak boleh susah nak hilang lah. Ya, Fi, ada orang kat luar tu kan yang cakap tak nak ambil vaksin takut jarum. Tak nak lah pergi takut jarum. Alasan dia itu. Apa yang Fifi nak cakap? Actually benda tu ada juga datang lah sebab kita memang kita jenis orang yang takut jarum memang akan ada perasaan macam tu. Tapi sebabkan vaksin ni kita just fikir macam ni je lah. Kita nak make sure benda tu kita terhindar daripada benda tu. Kita nak mencegah kan. So betul. And then benda ni bukan saya cakap tapi ramai orang juga yang cakap pilih mana satu yang kamu nak. Sama ada kamu ambil vaksin dan kamu dapat jumpa balik dengan family kamu in the future come ataupun tak ambil tapi tak boleh nak jumpa and everything. So saya rasa sebabkan kita pula dah lama kan dengan PKP ni saya pula dah perantauan dan dah lama tak balik kampung semua. Raya kat sini pun dah 2 tahun. So saya fikir this is one of the best way untuk saya boleh reconnect balik dengan saya punya family. Ya, itu je saya fikir. Nice word lah Fifi. Thank you Fifi. Thank you Fifi. Kerana kongsikan pengalaman dan jadi salah seorang yang menyumbang kepada kita punya mission untuk dapat herd immunity. Ya, Fifi memang tak menjahit lah. Menjahit tak Okey je. Okey, menjahit okey. Yelah, jahit kau akan jarum. Alright Fifi, thank you so much. Sebab sudi bersama dengan kita. Bye-bye. Assalamualaikum. Wah. Bercakap pasal vaksin, kita nak tengok sebenarnya ada video rakan kita ni pergi vaksin juga. Koko? Yes. Tengoklah dia. Pergi vaksin tu macam mana tu. Takut ke tidak tu? Rasa berdebar-debar Walaupun ambil second dose vaksin yang kedua tapi rasa dia lain macam juga. So, jomlah ikut pengalaman saya atau journey saya untuk mengambil vaksin yang kedua.
macam saya yang first kan. Sebenarnya saya yang last. Saya nak tutup dah sebenarnya. So, hari ini Aida akan cerita dengan kita apa SOP ataupun apa yang perlu kita tahu sebelum kita vaksin dan selepas kita vaksin. Apa yang kita perlu tahu tentang SOP vaksin ni sebenarnya? Okay, first kita kena tahu vaksin apa. Then vaksin tu dos berapa, macam contoh Sinovac 0.5 ml. Lepas tu tempat nak cucuk and berapa degree. Alright, doktor ada tak? Saya ni soalan pelik-pelik sikit tau doktor. Ada tak orang minta, doktor boleh tak bagi setengah dek sini ml sikit, sini sikit, kanan kiri lain. Ada ke? Tak ada. Oh tak ada And tak boleh pun. Oh tak boleh. Saya tu fikir nak macam tu. Tak boleh. So kita dah boleh mulakan kita punya proses nak vaksin ya. Alright. Let's go guys. Yang buat. Wow. Okay, lepas tu kali main ya. Okay. Dah boleh start lah. Dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ready. Ya, kalau sakit dan nafas ya. Okay. Alright. Senang ya. Okay, masuk. Sana? Terbaik ah. Okay, kita diam kejap. Okay, siap. Okay, thank you. Dah siap. Bye. Thank you. Take care. Bagi mini love. Bye. Alright, alhamdulillah settle. Yes, I'm vaccinated. So dah second dose. Saya dah ambil vaksin di Selangor. Ini adalah second dose saya di Tropicana Garden. So rasanya lepas dapat vaksin ni macam makin cantik ada, makin bersinar ada. Gitu. So, dah vaksin ke belum? Betul lah orang kata lepas ambil vaksin makin cantik, Ya, makin tapi kacak. cakap pasal makin cantik, pasal tu jugalah Haziq kena marah dengan wife Haziq kan. Kenapa? Sebab lepas vaksin, Haziq cakap dia macam makin cantik. Lepas tu, Oh, dia kata, video tu. Ya. Dia bukan kena marah. Habis Dia tu? jadi argument. Oh. Bila perempuan dia cakap, makin cantik lah. Lepas tu dia akan jawab, cik, dulu tak cantik ke? Ada sebab video tu. Sebab tu bila bercakap dengan perempuan, dia kena pilih perkataan yang betul. Ya, Ya. kena cakap, uish, makin bersih. Sama juga. Tak tahulah nak pilih ayat apa cakap dengan perempuan. Cakap pasal makin dan juga pilih perkataan betul, sebenarnya nanti masa vaksin kepada anda yang belum lagi vaksin, kena tengok betul-betul berapa dos yang diberikan vaksin kepada kita. Sebab ada kes orang kata dapat yang tak betul, berapa jumlahnya. Ada orang kata yang tak cocok masuk pun. Tapi tak apa, check. Double check je. Tapi dengan cerita Muaz nak call balik kita ni. Jom. Kita pergi dengan Muaz. Klinik Kesihatan Ceras. Jom kita tengok apa Muaz buat kat sana. Baik, sekarang ni Muaz begitu teruja sebab saya berada di bilik gerakan di Pejabat Kesihatan Ceras. Seperti yang anda semua sedia maklum, ini adalah mungkin perkara yang jarang anda saksikan bagaimana kesibukan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Antaranya kita ada Cik Marini, kita ada Cik Nurul dan juga kita ada abang-abang kita yang handsome semua ni, kerana mereka menjalankan tugas mereka untuk masukkan data. Dan salah seorangnya kita ada pilot mohon dia ni pilot ke ni? Saya tengok siapa namanya Albatul Rizwan. Wow, okey. Jadi anda tengok seawal pagi lagi mereka telah masuk untuk bertugas untuk masukkan data dengan apa yang mereka dapat pada hari ini. Jadi itu antara kerja di belakang tabir yang mungkin ramai tak dapat saksikannya. Tapi hari ini kami tunjuk kepada anda. Dan saya beritahu juga hari ini saya bersama dengan Datin Dr. Noria Hajib yang merupakan pegawai kesihatan Ceras bersama dengan kita. Datin, silakan Datin. Okey. Kita semua sudah maklum bahawa rakan-rakan kita kat belakang ni semua tengah sibuk dan mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang sedang berlaku di bilik gerakan ini. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kru Borak Kopitiam kerana sudi datang ke PKD Ceras untuk membuat liputan secara live pada hari ini. Untuk maklumat semua, pejabat kesihatan daerah Ceras dan mana-mana pejabat kesihatan daerah yang lain juga memang memainkan peranan yang sangat penting di dalam kawalan dan pencegahan COVID-19. Kita telah membuka bilik gerakan seawal bila mana telah diwartakan sebagai wabak ataupun pandemik tahun lepas. Untuk makluman semua, bilik peranan pejabat kesihatan daerah adalah untuk bila mana ada wabak kita akan buka bilik gerakan, dan bilik gerakan adalah berfungsi untuk menerima notifikasi kes, verifikasi kes-kes yang telah diterima dan membuat siasatan. Apabila siasatan tu telah lengkap, kita perlu mencari kes kontak rapat untuk dipanggil
mendapat saringan supaya kita boleh kenal pasti kontak rapat tu adakah mereka juga COVID positif. Jadi susulan kita adalah untuk memastikan mana-mana yang positif perlu dimasukkan ward ataupun perlu dikuarantin di rumah bagi yang bergejala ringan. So kalau di sini kita dapat perhatikan tadi, bilik gerakan adalah terdiri daripada pelbagai kategori petugas ya. Lalu kat sini kita ada pegawai perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, paramedik, nurses and medical, penolong pegawai perubatan atau MA. Baik Datin, kalau kita lihat apa agaknya kesukaran yang sedang dihadapi oleh mereka ni, sebab kita semua sudah maklum bahawa mereka berhadapan dengan komputer, data dan ataupun mungkin panggilan-panggilan. Kalau kita tengok di belakang ni, telefon daripada awal pagi tadi. Jadi kesukaran yang kita sendiri tak nampak, tapi di bilik gerakan ini memang sedang bertungkus lumus. Ya, saya tak nafikan kepada petugas-petugas anggota di bawah PKD Ceras dan lain-lain. Cabaran petugas di bilik gerakan di antaranya bila kita membuat panggilan kepada kes-kes yang positif untuk kita membuat siasatan, kadang-kadang mungkin salah nombor telefon ya, telefon tidak diangkat ya. Kadang-kadang maklumat apa yang kita nak, maklumat adalah betul dan tepat ya, supaya kita hendak memastikan kes-kes yang kita terima notifikasi itu adalah kes di bawah pengurusan Pejabat Kesihatan Daerah Ceras dan untuk membuat tindakan selanjutnya dengan segera. Jadi mungkin ada di antara anda semua yang kita hanya menyaksikan doktor ataupun jururawat saja yang terlibat, sebab itu yang anda nampak. Tapi di bilik gerakan ini kebanyakan daripada mereka menjalankan kerja daripada awal pagi sampailah petang, lepas tu sambung balik untuk besok pagi ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat ya, mungkin dari segi skop kerja, kalau kita lihat mungkin data saja yang dimasukkan, tapi adakah mereka ni hanya tertumpu di bilik gerakan ataupun mereka ni buat kerja all rounder? Okey, sebagaimana kita tahu bila ada pandemik memang banyak kes-kes yang perlu kita uruskan ya. Kita sedia maklum di Klang Valley, Lembah Kelang, memang banyak kes-kes yang diterima notifikasi. Jadi kita pasti kekuatan anggota sedia ada, memang tidak mencukupi. Oleh itu melalui CPRC Jabatan Kesihatan dan Persekutuan dan Kementerian Kesihatan, kita telah menerima petugas-petugas bantuan atau panggil dalam program mobilisasi. Jadi mereka juga membantu pejabat kesihatan dalam urusan-urusan pengurusan siasatan kes dan juga lain-lain hal. Kalau kat sini kita tengok anggota sini mereka mobile. Mereka juga kadang macam hari ini bertugas di bilik gerakan. Ada ketikanya mereka juga termasuk di dalam program, termasuk dalam tim sampling. Tapi kita di PKD sini saya cuba usahakan mereka ada kekuatan anggota yang cukup di dalam sesuatu aktiviti di bilik gerakan, tim sampling dan juga lain-lain aktiviti ya. Jadi sekiranya ada kekurangan petugas, kita akan mobilisasikan dahulu anggota kesihatan daripada klinik-klinik kesihatan, dan juga kita pun mengucapkan terima kasih kerana kita juga menerima sukarelawan bukan kesihatan daripada lain-lain agensi seperti Imarat, Mercy dan individu-individu yang sukarela membantu pejabat kesihatan daerah. Baik, mungkin nanti kalau kita tengok setiap daripada mereka yang bertugas ini pernah ada rasa down, pernah rasa penat dan juga kecewa. Jadi apa agaknya kata-kata semangat yang sentiasa dititipkan kepada mereka ni supaya kekal momentum positif tu? Sebab kita semua sedia maklum dah hampir 2 tahun, bukan mudah. Ada hari okey, ada hari tak okey. Jadi Datin sendiri kena kuat. Okey, terima kasih. Saya ingin mengucapkan kepada semua anggota di bawah Jabat Kesihatan Ceras, terutama di bilik gerakan, sampling dan lain-lain lah ya. Sebenarnya team effort atau semangat untuk sama-sama menggembling tenaga dan usaha untuk memastikan COVID-19 diputuskan di kawasan operasi Pejabat Kesihatan Daerah Ceras khususnya dan Kuala Lumpur dan Malaysia amnya. Kita berharap semua kekal komited, bersemangat, dan kita kata tugasan kita adalah demi negara, berkorban untuk negara tercinta. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datin Dr. Nuria Hajib yang merupakan pegawai kesihatan Ceras. Terima kasih Datin. Jadi itu dia secara sedikit boleh kita kongsikan apa yang berlaku di sini. Dan Datin izinkan saya untuk melihat rakan-rakan kita yang sedang bertugas ni, sebab ada yang kata saya kalau boleh nak tengok sekali lagi lah Encik Rizwan ni.
Dia kata macam tak puas pula tengok tadi. Zeti tak puas. Okey. Jadi okey. Antara masalah ataupun kesukaran yang sentiasa dialami setiap hari ni. Kalau ikutkan masalah macam-macam situasi, and then orang yang kita call tu kadang-kadang tersilap call and then bagi jawapan pun macam-macam jawapan kan. Padahal dia positif. Lepas tu dia kata, oh saya tak positif. Sekarang saya dah keluar lah apalah macam-macam. Okey. Jadi kita harapkan apabila ditelefon oleh pegawai ataupun dari pejabat kesihatan, anda kena terima seadanya. Kita harapkan dalam keadaan ini kita jangan deny apa yang sedang kita alami. Kalau betul-betul positif, kita ambil langkah-langkah yang seterusnya. Okey. Jadi Muaz nak terus bersama dengan mereka di pejabat kesihatan Ceras ini, dan untuk anda terus bersama dengan Zeti dengan Haziq lah, dengan ceritanya ada macam-macam lagi nak dikongsikan. Oh, dia yang nak tengok. Tak. Dia cakap Zeti yang nak tengok. Zeti pula yang kena. Apalah Muaz ni tu. Kita nak tengok satu benda ni. Apa? I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Wow, yang katanya dah masuk episod akhir. Ya, betul. Untuk episod akhir ni tetap ada penyiasat tetap. Ada Alif Sata, ada Fat Boche dan juga Jehan Musa. Ya. Penyiasat jemputan? Penyiasat jemputan ada Ain Edrus dan juga Hazama. And ada artis jemputan. Ya, dia ada artis jemputan yang akan teka lah. Penyanyi sebenar ataupun penyanyi penyamar yang bersuara sumbang. Ya. Anda boleh tengok Amy Search pada hari ini. Ya, betul. Hari 1 ini Ogos. pukul 9 malam di TV3. So tengoklah nanti siapa penyanyi sebenar atau penyanyi bersuara sumbang. Ya, alright. Boleh tengok juga stream live HD dekat Tonton, dekat YouTube TV3 pun boleh tengok juga. Zeti boleh masuk ke? Boleh, sebab kita memang tengah cari penyamar bersuara sumbang. Jangan jujur sangat suara sumbang tu, Haziq. Tak ada, bukan jujur. Satu Malaysia tahu dah. Malu. Alright, kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Tak. Kan sumbang tu. Okey, Zeti. Bila dah besar nanti, cita-cita Zeti nak jadi apa? Saya nak kahwin dengan Tan Sri, cikgu. Apa ni? Itu bukan cita-cita, Zeti. Kalau tak dapat kahwin dengan Tan Sri, Zeti nak kahwin dengan siapa? Sebab tak dapat kahwin dengan Tan Sri, I kahwin dengan pemain bola. Yang memang dah kahwin ya. Okey, itulah dia cita-cita bila dah besar nanti. Kalau masa kita sekolah, masa budak-budak akan berimajinasi lah kita nak jadi apa. Betul. Ada orang yang dah plan nak jadi pegawai polis siap-siap. Betul, macam Zeti dari kecil pun kawan-kawan saya yang sekolah rendah memang tahu Zeti nak jadi penyampai radio. Ya, memang kecil dah jadi penyampai radio? Betul. Alhamdulillah dah besar dapat jadi penyampai radio. Wow, maknanya dapat apa yang Zeti nak jadi? Alhamdulillah. Tapi ada seorang adik kita ni, Rayana Putri Jeffrey, yang dia bila dah besar nanti dia nak jadi apa? Kita tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Benslin, ayah kepada Rayana. Saya melihat Rayana asal pemulanya dulu masa kecil-kecil dia berminat untuk jadi tentera, tapi disebabkan oleh kerana ada faktor kesihatan, dia telah didiagnos penyakit kanser tulang pada bulan Ogos 2019 dan dia terlalu kerap ke hospital. Hospital tu dah jadi rumah kedua bagi dia. So rakan, kawan bermain, bergurau senda tu banyak dengan nurse dan doktor. So dari situ saya nampak dia punya semangat tu berkobar-kobar. Dan dia juga rajin mengikut saya dalam kerja-kerja kebajikan. So terutamanya kalau berjumpa dengan pesakit-pesakit, dia rajin memberi kata-kata semangat. Dia memberi semangat kepada pesakit-pesakit, terutama pesakit-pesakit dewasa lah. So secara tak langsung juga makcik dia, mak ngah dia pun juga pakar terapi pun selalu juga berkongsi ilmu dekat dia. So kat situlah saya nampak dia makin minat kepada bidang perubatan lah. Saya memang menyokong penuh lah keinginan dia untuk menjadi doktor. So apa saja keperluan dia supaya dapat mencapai impian dia untuk menjadi doktor, saya akan support lah, insyaAllah. Harapan saya supaya agar impian Rayana untuk menjadi doktor ni dipermudahkan, dimakbulkan Allah, dan semoga dia terus banyak belajar, banyak membaca, dan mungkin daripada bantuan daripada doktor dan jururawat yang selalu berjumpa dengan dia, insyaAllah dapat memudahkan dia untuk menjadi doktor dan untuk membantu lebih ramai masyarakat.
Alhamdulillah. Sedap Sedap. Dia dapat sedut, dapat rasa bau tu pun dah okey dah. Alright, itu dia adik Rayana Puteri Jeffrey yang bila dah besar dia nak jadi doktor. Jadi kita bersama dengan Dr. Rayana Puteri Jeffrey sekarang. Assalamualaikum. Nampak. Dan juga kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sawar yang merupakan seorang doktor sebenar. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita nak borak dengan adik Rayana dulu ni. Kenapa Rayana memang bercita-cita nak jadi doktor, Rayana? Kenapa? Dulu cita-cita saya nak jadi tentera. Okey. Tapi sejak dah dekat hospital, saya nak jadi doktor pula. Sebab selalu jumpa doktor. Apa yang Rayana tengok dekat doktor tu sampai terus tukar daripada askar nak jadi doktor? Sebab apa? Sebab apa? Sebab doktor tu handsome? Bukan. Selalu tolong doktor. Selalu tolong orang selalu kan? Tolong orang. Dan sebenarnya bersama dengan Rayana kita ada Encik Jafri Senin yang merupakan bapa kepada Rayana yang turut menyokong cita-cita Rayana yang nak menjadi seorang doktor. Wah. Jadi Encik Jafri rasa nak lepaskan tak Rayana jadi seorang doktor? Kalau dia sampai besar lah, sampai umur dia 20 nanti pun dia kata saya tetap nak jadi doktor. InsyaAllah lah, apa saja impian dia tu memang saya support sepenuhnya lah. Lagipun memang nampak dia pun itulah banyak pada masyarakat kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, doktor, kita bersama dengan doktor sebenar. Okey, kita bersama dengan Dr. Iqbal dulu sebab tadi Rayana dah kata nak jadi doktor. Mungkin Dr. Iqbal boleh kongsikan macam mana orang kata cara-cara ataupun steps untuk kita jadi doktor. Apa yang kita perlu ambil? Doktor yang bagus lah. InsyaAllah. So, jadi doktor ni ada beberapa kriteria. Satu kriteria akademik kan. Kita kena ada memenuhi beberapa kriteria persekolahan, STM, STM, matrikulasi, asasi kan. Jadi bila kita fulfill that minimal requirement, dan ada lagi beberapa ciri-ciri yang kita perlu ada pada kita untuk kita jadi doktor yang bagus, yang baik kan. So ciri-ciri ni penting. Seperti kadang-kadang kita kena tahu bila nak jadi doktor ni, kita kena jadi doktor for the right reason. Faham. Kalau orang nak jadi doktor because ayah dia yang paksa jadi doktor. Dia kena ada minat yang mendalam because doktor ni satu kerjaya yang berterusan. It is a vocation, bukan a job. Vocation ni maknanya kita jadi doktor 24 hours. Jadi kena ada pemahaman daripada angle yang itu. Dan ciri-ciri yang menjadi doktor yang baik, dia kena seorang yang caring, yang compassionate, yang boleh berkomunikasi secara baik, can be a good listener. Ya, betul. Lagi-lagi bila seorang pakar kanak-kanak kan, doktor? Listening skills are very important. And kita juga kena niat tu. Bila kita doktor, apa niat kita? Nawaitu kita kerana Allah. Kerana bila kita ada nawaitu yang betul, insya-Allah amanah yang kita jalankan tu, kita beramanah dengan etika yang betul. Kan? So, kadang-kadang we must do our job ni for the right reason, insya-Allah. Okey, Yana. Ya. Yana, ni ada doktor. Yana ada nak tanya apa-apa tak dekat doktor? Cuba bagi satu soalan. Apa yang Yana nak tahu sangat pasal doktor ni? Tanya je Yana. Tanya je. Bukan senang dapat peluang ni. Yana nak tanya apa? Macam mana nak jadi macam doktor? Okey. Doktor sarankan Yana sekarang ni kena banyak membaca, kena banyak menanya, kena jadi seorang yang inquisitive, yang cinta kepada ilmu, kan? Suka menanya orang, suka baca buku, kan? Jadi bila kita buat benda tu, insya-Allah kita dapat fulfill the criteria yang minimal untuk jadi doktor. And then Yana kan selalu pergi ke hospital kan, Yana tengok macam mana doktor bekerja. Jadi Yana faham macam mana kerjaya dia orang kan. Jadi bila ada pemahaman tu, insya-Allah itu is one step ke arah jadi seorang doktor satu hari nanti, insya-Allah. InsyaAllah, nampak. Dapat nasihat direct daripada seorang doktor. Tapi Haziq, kita nak tahu jugalah, Yana sebenarnya merupakan seorang cancer survivor. Jadi keadaan Yana sekarang macam mana, Yana?
Kerja macam biasa. Macam biasa. Macam biasa. Mungkin kita boleh tanya jugalah dengan Encik Jeffrey pengalaman Yana yang merupakan seorang cancer survivor ni, daripada mula dia didiagnose mendapat kanser tulang ni sampai ke sekarang, apa je antara cabaran dan benda-benda yang perlu dilakukan oleh Yana ni, Encik Jeffrey? Cabaran yang saya tengok semenjak dia diagnose sakit kanser, cabarannya tiap kali nak terima rawatan, Tapi alhamdulillah lah, dia memang sentiasa positif, walaupun time dapat rawatan, time menjalani kemo ataupun radioterapi tu dia still positif, dia still boleh bergurau, dia still boleh sentiasa bermain, beri soalan-soalan teka-teki dengan doktor-doktor. Alhamdulillah, dia sentiasa positif, alhamdulillah sampai sekarang. Kalau saya boleh tahu sekarang ni macam mana keadaan dan juga kansernya sekarang ini, Cik Jeffrey? Alhamdulillah itu result CT scan baru-baru ni pun dia punya sel kanser dia tu pun masih kecil lah, macam dah tak ada lah, senang cakap dah tak ada. Alhamdulillah, Encik ya Allah, Jeffrey, happynya saya dengar. Bila bercakap pasal cabaran Yana, kita tahu dia seorang kanak-kanak dia memang boleh dikatakan positif kan, tapi kita nak tahu juga cabaran sebagai seorang bapa. Bila kita sebagai father figure, kita tak boleh tunjuk yang macam kita ni lemah, betul tak? Jadi cabaran masa tahu Yana kena kanser tu, macam mana Encik Jeffrey ni kekalkan diri positif juga? Cabarannya sebenarnya saya dapat sokongan jugalah daripada rakan-rakan, terutama daripada tim-tim daripada Cancer Support Group, kumpulan sokongan kanser di negeri Johor yang selalu bagi nasihat, pandangan, semangat kepada kami sekeluarga untuk lebih kuat daripada pesakit kanser lah. So daripada situ saya pula kongsi semangat saya kepada Rayana untuk terus positif, terus kuat. Hebat. Saya difahamkan, Cik Jeffrey, masa Rayana kemo, Rayana perlu botakkan kepala. Untuk bagi semangat dekat Rayana, Encik Jeffrey pun botakkan kepala juga. Betul. Ya Allah, saya kagum, saya sangat puji tindakan Encik Jeffrey. Encik Jeffrey adalah seorang bapa hebat. Rayana lagilah seorang hero yang sangat hebat. Tapi sekarang ni Dr. Iqbal. Kita tahu untuk menjadi seorang doktor ni sekarang bukan sangat-sangat mudah. Lagi-lagi di masa pandemik ni, Doktor. Betul, banyak cabaran. Jadi, apa harapan doktor untuk profession seorang doktor di masa hadapan nanti? Lepaslah pandemik ni dah tak ada lah. Takut nanti bila dah pandemik dah tak ada, orang kata dah tak ada pula orang nak jadi doktor pula kan. So orang kata penat pula nanti. Jadi first and foremost, saya kata saya tabik spring lah pada all the frontliners yang bertugas lumus nak menangani pandemik sekarang ni kan. Advice saya kepada doktor-doktor yang at the front line tu, tolong jaga diri sendiri. Yalah, kita jaga orang lain, tapi kalau kita sakit macam mana nak jaga orang lain? Sabar, kadang it's not easy, it's very hard. Istiqamah dalam menjalankan tugas. And ingat, penting sekali niat. Kenapa kita buat benda ni? Kadang benda ni berpayah, tak tidur malam, penat kan. Kalau niat kerana Allah, kerana nak tolong orang, insya-Allah at the end of the journey tu kita akan dapat kepuasan, kita akan dapat pahala. And walau apa pun berlaku, insya-Allah orang akan berterima kasih kepada usaha yang kita buat. Jadi persevere dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Insya-Allah. Yana. Doktor ni ada banyak cabang. Macam Yana sendiri nak jadi doktor apa? Saya nak jadi doktor sebagai onkologi. Sebab saya bukan pesakit kanser, saya tahu nak merawat dia orang sebab saya banyak tolong doktor. Banyak pengalaman kan? Alhamdulillah. Ya Allah, kita bila tengok semangat adik Yana kan, kita rasa kita macam kecil je semangat kita ni sebenarnya. Tapi bila kita tengok adik Yana punya semangat besar ni, kita pun terus rasa macam nak bersemangat macam adik Yana. Okey, abang ke uncle Abang ah. Abang doakan Yana terus sihat. Nampak pilih abang. Yana ada Facebook? Ada. Bagi tahulah biar kawan-kawan semua follow Yana. Ni dia. Namanya apa? Rayana Putri. Itu dia. Ini Facebook adik Rayana Putri. Follow je ni. Follow doktor. Nanti dah besar nanti
Yana akan datang jumpa doktor, interview. Macam Instagram Dr. Iqbal pun ada juga. Kan? Apa IG doktor? Nah, tu dia. Dr. _Iqbal _Faiz. Fitz. Yes. _. Nampak itu ejaannya. Kalau ikutkan, itulah ejaannya. Boleh follow untuk dapatkan info-info terkini. Sebab doktor, Datuk Dr. Muhammad Iqbal adalah seorang pakar kanak-kanak. Betul. Jadi kalau ada apa-apa soalan pun boleh kita DM lah dekat Instagram doktor. Boleh. Alright. Thank you doktor. Adik Rayana Putri. Semoga terus semangat, terus sihat, terus impian nak jadi doktor tu biar sampai ke besar nanti. Abang dan kakak doakan Rayana dapat jadi doktor macam mana Rayana nak, okey? InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, Cik Jeffrey, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Terima kasih juga kepada tim Borak Kopitiam kerana sudi menjemput kami untuk bersama-sama. Ya, sudah semestinya. Untuk ni, kita ada segmen baru ni kan. Bila besar nanti ni, Betul. ramai lagi lah adik-adik kita yang akan cerita apa yang diorang nak jadi bila dah besar nanti. Kan, macam hari ni nak jadi doktor. Doktor. Tapi sebenarnya bila bercakap pasal budak-budak nak jadi apa dah besar, sekeliling tu sebenarnya mainkan peranan. Betul, masa dulu Zeti kecil pun selalu juga kerap pergi ke hospital dan memang suka dekat doktor pakar kanak-kanak ni sebab dia orang sangat gentle. Betul. Sangat baik. Bila kita tengok bila orang jadi doktor ni, dia orang nampak handsome. Nampak smart. Kita pun ikut. Saya sekarang suka tengok drama-drama yang bertemakan doktor juga. Really? Ya. Sekarang tengah tengok cerita apa yang ada bertemakan surgeon tu. Bedah-bedah lah. Tukang bedah. Tapi kenapa Haziq sendiri tak nak jadi doktor? Sebab saya dah jadi penyampai radio kan. Takut orang tak percaya kalau saya jadi doktor ni. Ini bukan dia jadi doktor. Tapi tadi Haziq kata kalau jadi doktor kena handsome kan? Mungkin Haziq. Alhamdulillah lah, dah handsome tu ada dah. Okey, guys, kita ada something nak bagi tahu ni. Hari ni 1 Ogos. Panas. Ini kita dah bagi tahu daripada minggu lepas lagi. 2 Ogos akan ada sesuatu yang baru, transformasi dekat Hot FM, Fly FM, One FM dan Cool FM. Yes. Apa kita boleh bagi tahu? Haziq, kerja macam mana? Oh, tak boleh kita tak tahu apa-apa. Tapi kan ada katanya partner. Boleh tak boleh Tak tahu, kita tak tahu. Kita tak tahu siapa yang on air time ni, siapa yang on air time tu, apa yang akan jadi. Ini antaranya teaser-teaser yang... Ya ada, tapi kita dah tahu dah untuk segmen pagi kan? Segmen pagi, Farah Fauzana dan AG back to Hot FM. Bergandingan dengan Fat yang ini, yang ni... Ni Hot FM punya, tengok. Tengok, dia ada api lagi terbakar. Kenapa dia terbakar? Mana pergi logo kita? Yes. Oh no. Ada logo baru ke? Hot So, FM dah settle, Fly FM dah settle, lepas ni Cool FM. Wah, very futuristic. Lebih fokus, lebih berkredibiliti. Akan datang. Okay, One FM pun akan baru juga. One FM 全面升级，敬请期待。Nampak. Ingat, besok daripada pukul 6 pagi dah boleh standby dah dengan Hot FM, One FM, Cool FM dan juga Fly FM. Zeti pun dah tak sabar. Malam ni tak nak tidur. Sebab kita orang pun akan terkejut dengan apa yang terjadi. Kita tak tahu. Tapi ni terkejut juga, Zik. Nah, apa? Pasal Angau bercinta. Itu standard. Orang kata kalau bercinta, mandi tak basah, tidur tak lena. Mandi tak basah, makan tak kenyang. Makan tak kenyang. Tapi itulah dia. Ada seorang lelaki ni, dia macam dilamun cinta. Dia bukan on macam call. dia, memang dilamun cinta, Aziz. Orang boleh relate dengan video dia. Bila kita dilamun cinta, macam mana kita on call dengan girlfriend kita. Jom kita tengok sikit video dia. Ni member dia lah kan? Dia baring kat dapur. Aduh. Kelakar. Sebab benda ni boleh relate daripada zaman kita cinta monyet dekat sekolah. Boleh faham lah ataupun boleh relate lah dengan dia punya pengalaman tu, pergi beli barang sampai kat dapur tiba-tiba boyfriend ke girlfriend kau terus baring kat situ. Alright, so ada satu lagi video yang mencuri tumpuan. Ada seorang lelaki ni dia buat latihan berenang sendiri tanpa ada kolam. Wow. Dia buat video tu, dia nampak konon-kononnya dia adalah atlet lah. Jom kita tengok sikit videonya. My friend trained so
hard for Olympics 2020 but got rejected last minute. Begitu dia. Okey, kenapa? Sebab dia boleh relate dengan Tokyo 2020 sekarang. Ya, tapi macam Zeti pun boleh relate juga kepada video tu. Bukan sebab Tokyo 2020, sebab Zeti takut air, tak boleh berenang. So berenang dengan Tajul je lah. Zeti tak berenang? Takut air. Okey, tak apa. Ada cikgu boleh ajar. Kita bagi tahu pula. Okey, tapi apa pun kita nak ucapkan tahniah kepada Aaron Chia dan juga So Woo Yik yang dapat gangsa untuk beregu lelaki badminton Tokyo 2020 dan petang ini pukul 2 Davita Sabri pula akan ke final 3 meter platform untuk sukan terjun. Betul. Alright, sekarang ni Kokok dengar cerita dah nak ganti Muaz ni dekat sana. Wah, berani dia ambil job Muaz. Dia caras Muaz lah. Audio. Okey. Zeti tanya tak dengar dia tu. Ya, masih lagi di sini di Pusat Kesihatan Ceras. Kalau kita tengok ini adalah bilik gerakan mawar. Kalau tadi Muaz di bilik gerakan, kalau kita tengok ini adalah apa orang kata mereka sedang petugas-petugas ni sedang buat siasatan kes-kes yang positif lah. Kalau dulu cita-cita saya sebenarnya nak jadi apa orang kata petugas perubatan. Tapi kat sini pula dekat depan TV. Macam mana? Tak apalah, bertugas dekat hati awak je boleh. Okey, gurau. Okey, kalau sempena kalau kita tahu sekarang tengah bulan kemerdekaan kan. So kita nak ambil bulan ni sebagai semangat kemerdekaan. Kita nak meraihkan frontliners jugalah. So, sebelum tu kita akan menjemput dengan kita punya petugas perubatan yang pertama, Encik Al. Boleh? Encik Al, nampak macam berdebar kan? Alright, Encik Al, apa khabar? Sihat Alhamdulillah, sihat. Alright, Encik Al. Kita nak tahu jugalah apa tugas-tugas yang mereka sedang lakukan di sini. Macam Encik Al sendiri buat apa? Okey. Tugas saya dekat sini sebagai untuk menyiasat kes-kes yang positif COVID lah. Okay, kita akan tanya pesakit-pesakit COVID ni pasal pekerjaan dia and then simptom-simptom dia, macam mana dia kontak, apa semualah. Itu saja. Alright. Kalau kita tahu sekarang ni apa yang orang kata bulan 8 ni adalah hari 1 Ogos bulan 8 dengan apa ni bersempena dengan bulan kemerdekaan. Kalau kita tahu macam frontliners ni, pengorbanan dia tu macam mana? Berbaloi ke tak macam tu? Nak kata berbaloi ke tak tu, selagi tak habis kepada tak habis pandemik ni, lagi itulah tak akan berbaloi kan. Kita akan buat benda ni, kita akan fight sampai kes-kes ni betul-betul low. Alright, itu kalau macam ikutkan pengorbanan apa ni Cik Al sendiri. Kalau kita tahu Cik Al juga dah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. So macam mana pengorbanan tu? Kadang-kadang balik tu tak boleh nak terus peluk anak, peluk isteri. So apa perasaan mungkin pengorbanan tu macam mana? Okay, kalau ikutkan pengorbanan dengan keluarga pula, sebab wife saya pun seorang doktor, and then kita balik pun tak terus kepada anak lah. Kita akan prepare diri kita dulu betul-betul bersih kan. And then kita pun macam tinggalkan keluarga. Macam saya tahun lepas pergi ke Sabah kan, tinggal family, so rasa sedih jugalah. Tapi hakikatnya tanggungjawab kita sebagai frontliner untuk membanteraskan COVID ni semua. Alright. Saya pasti penonton mesti akan tengok mata Encik Al ni. Dia macam handsome-nya. Macam jodoh aku. Bukan Kita tengok, kita tanya juga dekat Al lah juga kan. Sepanjang bertugasnya ada tak orang macam, kau tahu nampak wajah handsome kan, orang kata daripada mata turun ke hati. Tapi ni simpan dalam hati je. Okey, ada tak macam orang macam minta nombor telefon ke, macam boleh tak nak selfie ke, dah macam artis lah pula. Kalau ikutkan macam-macam hal lah kan kita jumpa. Sebab kita pun nak menghappykan pesakit-pesakit kita. Kira pesakit ni macam rakan kita sendiri, keluarga kita sendiri kan. And then ada yang minta bergambar, ada siap hantar macam hadiah untuk kita. Macam hantar bunga kan. Ada satu kes hari tu, cikgu pelatih hantar bunga kat kita. Macam terkejut kan. Tapi kita ucapkan terima kasih lah kan. And then apabila pesakit tengok kita happy, kita tengok pesakit pun happy. Macam tu. Alright, mungkinlah soalan mungkin harapan Encik Al sendiri sebagai seorang frontliners dan juga semangat kemerdekaan ni. Okey, saya harap frontliner kita ni jangan terlalu down, dan kita perlu bersemangatlah untuk negara kita supaya kita dapat fight kes-kes ni supaya dia lebih low, and then banyak pesakit-pesakit yang boleh discharge daripada tempat PKRC kita, and then jaga diri, jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga apa semua. Okay.
Alright, sekarang ni saya rasa macam sesak nafas. Tak tahu kenapa, saya rasa macam terkurung. Kenapa itu? Tak tahulah. Saya rasa macam, yelah rasa terkurung. Tapi saya tengok awak, rasa macam bebas merdeka. Dengar tu. Terima kasih An. Alright, so kita sejumpa seterusnya Encik Fadli, Khairul Fadli Yusof. Alright, Encik Fadli sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Okey, saya kat sini untuk menguruskan kenderaan lah. Sebab bila saya dapat senarai tu, saya akan bahagikan dulu, tengok mana yang akan kita untuk hantar ke MAEPS ke ataupun hospital ke, semua tu. Lepas tu baru saya akan agihkan kepada tim ambulans. Sebab kat sini kita cuma ada 4 ambulans dan 2 van. So kalau yang emergency, kita akan bagi ambulans dululah. Okey, kalau untuk yang kes-kes biasa, yang maknanya yang boleh duduk kat rumah apa benda semua tu, kita akan bagi dekat van untuk angkut lah. Alright, itu dia punya tugas. Mungkin ada tak cabaran dia? Cabaran yang paling sukar ke sepanjang bertugas ni di kala pandemik ni sendiri? Pada kami lah, tim ambulans ni, bila dapat list tu, kami kena call dulu patient. Walau patient, kadang-kadang dia banyak yang tak mau angkat call, tak bagi kerjasama yang betul lah. Paling banyak bila kita call, kita tanya, kita kena marah, dia refuse nak pergi. Maknanya tak nak pergi, dia kata saya dah sihat apa benda semualah. Okey. Alright, itu kalau ikutkan itu dah tugas-tugas dan cabaran ini Khairul sendiri. Mungkin sebagai frontliners dan juga semak kemerdekaan ni, apakah pengorbanan yang paling tak dapat dilupakan ke? Ni merdeka ni rasa lagi feel lagi tu. Kami dekat sini, kerja kami bermula pukul 9 pagi. Habis tu kami tak boleh nak cakap. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 pagi baru boleh balik rumah. Dan pagi besoknya kami still kena kerja macam biasa. Okay, kalau tu saya harapnya lah kes ni akan berkurangan. Dan kalau dah berkurangan tu kita mungkin beban kerja kita akan berkurangan sikit lah. Tapi saya harap kalau tak perlu keluar rumah tu janganlah keluar rumah. Duduklah kat rumah. Okay. Mungkin ada lagi satu soalan, mungkin pesanan ataupun nasihat lah, penegasan untuk orang di luar sana. Mungkin lebih berhati-hati ke? Sebab sekarang memandangkan varian kita sekarang makin bahaya, varian Delta. Siapa-siapa pun boleh berjangkit. Itu yang paling senang berjangkit. Jadi macam saya cakap tadi, kalau kata tak perlu keluar, duduk rumah je lah. Kita ikut je lah saranan kerajaan. Okay. Alright, terima kasih Fadli Alright, so tadi Encik Fadli dan juga Al. Dan kalau kita tengok, ini adalah persekitaran mereka membuat kerja untuk melihat kes-kes yang positif, membuat siasatan untuk macam mana lepas ni kita nak buat apa. So ini tugas mereka, sibuk setiap hari, tidak tahu macam mana pengorbanan diorang. So untuk anda semua, pastikan duduk di rumah. Kalau tak ada benda nak buat ataupun tak ada benda nak buat ataupun tak perlu nak keluar rumah, so stay at home, duduk rumah. Itu je pesan saya. Itu je. Alright. Kita berehat seketika. Borak kopi tiam. Kalau cakap pasal kawan-kawan kita ramai kawan-kawan yang dalam kalangan industri kan, kawan kita yang baru kahwin kan, dan ada juga kawan-kawan kita yang baru dapat anak. Betul. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan kawan kita yang baru kahwin hari tu. Betul. Kita bersama dengan Syamil. Hello, Assalamualaikum. Syamil, jujur lepas kahwin makin handsome. Tapi memang betul lah. No, Zeti pun betul. Zeti pun cakap betul. Bukanlah Syamil saja, tapi lelaki yang lepas berkahwin dia macam ada aura lah gitu. Saja Kipa Aziz sekali. Okay. Syamil, sebelum kita cerita pasal lagu Malaysia Prihatin, nak tanya dulu macam mana keadaan ibu Syamil sekarang? Ibu saya masih lagi berada di ICU dan masih lagi ada ups and down, dia punya breathing punya problem masih lagi sama lah, boleh dikategorikan masih lagi sama. Dan kita doakan di Borak Kopitiam, penonton-penonton semua doakan Ibu Syamil dapat kembali sihat macam biasa Mel. Kita sama-sama doa Mel. InsyaAllah. Alright Mel, ini lagu Malaysia Prihatin. Okey. Dengan cerita lagu ni nyanyi ramai-ramai.
lagu Malaysia Prihatin ni mungkin jangan confuse sebab last year pun ada satu lagu Merdeka juga yang mana alhamdulillah Syamil pun turut menyanyi dalam lagu tu. Okay. And tajuk dia is Malaysia Prihatin juga. And this year setakat yang Syamil tahu dia masih lagi Malaysia Prihatin tapi dia ada lagi satu dalam mungkin dia punya tajuk lainnya Bangkit. Bangkit. So maknanya 2 tahun dah Syamil nyanyi lagu Malaysia Prihatin ni. Malaysia Prihatin ni 2 tahun dah. Tapi setakat ini untuk lagu Merdeka ni termasuk kali ni dah kali keempat rasanya Syamil nyanyi, alhamdulillah. Syamil rasa kenapa orang kalau nyanyi lagu Merdeka, nyanyi lagu kebangsaan, semangat-semangat je kena ada suara Syamil. Kenapa? Mungkin Syamil yang orang kata bawakan semangat tu. Kenapa? Mungkin suara Syamil paling bersemangat? Syamil pun tak tahu. Kadang-kadang Syamil tertanya juga, adakah aku suara kau besar-besar ke sebab tu dapat nyanyi lagu Merdeka? Tapi Syamil tanya Datuk Mokzani lah. Datuk Mokzani, betul kali ni saya nyanyi lagi lagu Merdeka ni. Tak apa sebab memang kenal dengan tone suara Syamil. Datuk Mokzani sempoi tau. Datuk Mokzani kita ingat macam orang luar nampak dia macam garang-garang kan. And Datuk Mokzani juga merangkap pengubah lagu dan juga bersama dengan Abang Siso sebagai penulis lirik. Hebat yang buat lagu ni. Tapi Zeti rasa sebagai rakyat Malaysia, Zeti boleh jawablah soalan Haziq tu. Wakil lah. Sebab bila dengar Syamil nyanyi, tadi Zeti mula-mula terus rasa macam nak pegang mic. Rasa nak menyanyi. Nak join. Rasa nak join. Bila dengar suara Syamil tu. Okey, Syamil. Kalau cakap pasal lagu kebangsaan, kita dah tahu dah Syamil keluarkan lagu Malaysia Prihatin. Tahun ni ada lagu Bangkit. Lagu biasa pula orang kata. Lagu duet dengan Ernie. Orang tunggu Syamil buat dengan Ernie lagu baru. Goodbye Hello dah keluar masa kahwin hari tu. Betul. Macam mana sambutan? Sama tak macam lagu Berpalinglah Semula Kembalikan Senyum Indah? Tak ingat title. Lupa tajuk lagu dia. Itu adalah satu cara yang paling bagus kalau kita terlupa dia punya tajuk, kita nyanyikan terus. Betul. Yes, nice. Lagu dia lain tau dengan Zeti. Dia lagu aku pun lupa apa tajuk tu. Aku cinta. Siapa yang ingat? Aku cinta, lagu Takkan Terlerai dengan Goodbye Hello. Hello. Sebab Takkan Terlerai tadi. Goodbye Hello ni dia ada satu satu kategori yang special sebab it's a very sweet song yang mana dia punya hala tuju dia sangat-sangat berbeza sebab Syamil dengan Ernie bukan terpaksa, kita orang first time dalam studio terpaksa nyanyi dan macam kena senyum, kena membayangkan benda-benda yang sweet yang mana sebelum-sebelum ni lagu-lagu yang kita nyanyi semua macam sedih, betul-betul tense kan, macam berkerut, urat-urat semua keluar, tapi yang ni a bit relax yang mana alhamdulillah dengan lagi satu konsep lagu yang very sweet ni pun orang alhamdulillah boleh terima. Ya. Bila bercakap pasal sweet Haziq ni, Zeti nak keluarkan rahsia lah. Zeti rasa tak ada orang tahu. Sebab dulu Zeti pernah jadi backstage host untuk satu program ni bersama dengan Ernie Zakri. Dia ada kat situ lah. Dan memang terbukti Syamil ni seorang yang sangat sweet. Kenapa? Sebab Syamil akan make sure Ernie dah makan. Dia akan bawa makanan macam, you nak makan apa hari ni? Nanti I pergi berikan untuk you. Itu sebelum kahwin. Yelah, maksudnya dia memang seorang lepas yang kahwin sweet. dia fikir perut dia je. Tapi itulah sweet sebenarnya. Mungkin ada orang yang tak tahu kan. Syamil dengan Ernie dia dah kawan lama. Betul. Dia dah kawan lama. Lepas kahwin ni Mel, rasa tak beza dia hubungan sebagai seorang kawan, sebagai suami isteri? Ada banyak beza dia. Mungkin kita orang ni mengamalkan satu konsep yang mana kita orang dah berkawan lama and mungkin rezeki juga sebab kita orang ni bermula dengan satu program nyanyian. So program nyanyian yang mana melibatkan emosi dan juga feelings yang mana untuk jangka masa yang lama. So benda tu juga selain daripada hanya pergi bertanding, dia membantu juga kita build our relationship. So even sebelum kahwin pun alhamdulillah kita orang dah mula kenal lagi masing-masing pelan-pelan. And lepas kahwin ni dia lebih kepada macam execute benda yang kita dah plan sebelum ni lah. Cuma this time mungkin ramai orang cakap dah kahwin tu biasanya setahun pertama, 2 tahun pertama sweet, yang mana kita kalau boleh tak nak lah kan mengaminkan benda tu. Cuma
disebabkan situasi sekarang ni, situasi pandemik sekarang ni membuatkan kita punya alam perkahwinan ni lebih kukuh dan lebih rapat sebab kita selalu duduk rumah. Betul kan. Bila duduk rumah selalu spend time together, kita lebih kenal juga partner kita. Lagi senang sebab kalau nak call Syamil, kita boleh call Ernie sekali. Lagi senang. Satu nombor je. Okey Mel. Harapan Syamil lah, kita sekarang dalam bulan kebangsaan, dah masuk bulan 8 ni, memang kita selalu akan rasa semangat kemerdekaan. So harapan Syamil sebagai seorang rakyat Malaysia yang menyanyikan lagu patriotik dah 4 lagu dah yang Syamil nyanyi. Harapan Syamil untuk rakyat Malaysia. Harapan Syamil untuk tahun ini kita menyambut menyambut bulan kemerdekaan ini ada sedikit perbezaannya berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini, dan tahun ini mungkin lebih emotional sikit, dan sebab itulah setiap lirik-lirik yang ada di dalam lagu ini adalah khas kita mempamerkan walaupun kita dilanda pandemik, kita harus tabah dan kita harus bangkit untuk memulihkan keadaan, sebab tiada siapa yang boleh memulihkan keadaan ini selain daripada kita sahaja. Yang penting jangan hilang semangat dan kerana kita sentiasa ada kita. InsyaAllah. Thank you so much, Syamil. Nanti kirim salam dekat Ernie ya. Jaga diri. InsyaAllah. Thank you. Bye-bye. Kejap lagi kita dengar lagu Malaysia Prihatin tau. Alright. Bye, Mel. Have a good day. Bye. Alright. Wah, itulah dia kan Syamil. Seorang yang kuat. Sekarang ni ibunya sedang tak sihat. Kita doakan sama-sama semoga ibu Syamil dapat sihat seperti sedia kala. Dan sekarang ini kita nak ke Bali bersama dengan Muaz dengan Kokok dengan cerita ada lagi benda yang dia nak share dekat Klinik Kesihatan Ceras. Jom. Baik, untuk anda semua, kami masih lagi berada di sini di Pejabat Kesihatan Ceras. Sesuatu pengalaman yang cukup luar biasa untuk kita sebab kita sendiri melihat bagaimana teraturnya ya dari segi sampling, dari segi pemotongan gelang dan juga nak pakai gelang. Jadi Kokok mungkin boleh kongsikan dengan kita kat belakang ni apa Kok? Kalau ikutkan sekarang ni adalah tempat swab test. Belakang ni kalau kita dapat lihat tempat swab test. Yang di belakang sana tu adalah tempat potong gelang. Itu adalah diorang punya rutin petugas-tugas ni untuk melihat atau membuat swab test lah untuk mereka-mereka yang positif juga. Okey, Muaz, kalau kat sana tu ada apa pula? Alright, jadi kalau kat sana anda dapat saksikan bagaimana mereka yang telah pun disahkan mungkin positif ataupun kontak rapat, mereka telah pun diberikan gelang seperti yang kita semua sedia maklum. Dan untuk pengetahuan anda semua, kami berada jauh berada di lokasi untuk drive-thru dan juga pemotongan gelang ni sebab kita semua sedia maklum bahawa ini adalah red zone. Jadi itu antara pengalaman yang memang cukup istimewa untuk kita sendiri sebab kita nak lihat bagaimana agaknya frontliner kita ni berhadapan dengan situasi yang sukar sebab kita semua sedia maklum bahawa kes yang ada kadang turun kadang naik. Cuma dengan keadaan sekarang ni kita mengharapkan anda, bantuan anda untuk menjaga SOP, tanggungjawab anda bersama untuk jujur apabila positif, beritahu kepada positif, bagi tahu kepada semua ataupun bagi tahu kepada petugas kesihatan ni, jangan menyorok apa yang anda ada tu kan, kerana ianya membahayakan komuniti dan juga kawasan di sekeliling anda. Betul, yang pasti untuk korang, untuk penonton, lihatlah mereka yang pakai PPE ni betapa besar pengorbanan dia. Itu saja. Alright. Jadi selain daripada itu juga Kok, semangat kita dalam bulan kemerdekaan ini, kita memang mengharapkan anda semua, saya rasa dalam semangat kemerdekaan kita, selalu kita cakap kita cinta negara, kita sayang pada negara kita. Tapi dalam pandemik ini, apa yang anda boleh lakukan apabila anda cinta pada negara adalah untuk menjaga SOP dan juga bersama-sama untuk kita menurunkan kes COVID-19 ini. Sebab tak ada lain perkara yang boleh kita lakukan. Frontliner kita buat tugas mereka sebaik mungkin setiap hari. Kita punya tugas, walaupun kita semua sedia maklum bahawa kesabaran kita ada tahapnya, tapi kita minta doa anda untuk terus kuat, untuk terus berada di rumah. Macam mana pula Kokok? Betul, Muaz. Yang penting kena lindung diri, lindung semua. Jangan ambil vaksin tu, pastikan ikut temujanji anda. Dan ingatlah pesan tu je. Ingatlah orang yang pakai PPE ini, pengorbanan dia sangat besar. Itu saja, kita kembali kepada Zeti dan Haziq di studio. Alright, let's go. Kokok, senang kerja Kok. Ya, dia tak pegang mic pun, okey. Thank you Muaz, thank you Kokok sebab tunjuk apa yang terjadi dekat Pejabat Kesihatan Ceras supaya kita tahulah macam mana flow dia untuk kita dapatkan swab test. Betul. Zeti sendiri dah berapa kali buat swab test? Sebab saya dengan apa yang suami saya punya profession, jadi saya swab test banyak kali dah sebab setiap kali dia balik, kita orang kena swab test untuk dia masuk ke camp semula lah. Yes. Tapi cakap pasal test ni untuk kita tahu keadaan badan kita sekarang ni ada positif atau negatif COVID-19, ada satu lagi benda yang kita boleh try iaitu kit uji sendiri tu.
yang boleh beli dekat farmasi kan? Yang pakai Ailio kita untuk kita tahu macam mana kita punya keadaan positif ke tak negatif. So bila pakai tu lagi senang kita buat sendiri kat rumah. Boleh beli dekat farmasi dah ada dah. Kalau nak tengok yang mana satu kit ujian yang telah pun diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, boleh tengok dekat MySejahtera. Dekat MySejahtera pun ada button yang kita boleh check brand apa yang elok untuk kita beli. Bercakap pasal device ataupun alat, satu lagi alat Haziq yang untuk check orang kata. Oximeter. Ya, oximeter itu pun juga antara salah satu alat yang perlu ada dekat rumah sekarang. Ya, sama-samalah kita jaga kesihatan diri kita. Betul. Gaya hidup kena sihat, kena selalu buat senaman, tak kisahlah senaman tu jogging-jogging dekat kawasan rumah ke ataupun duduk dekat dalam rumah buat skipping ke. Ya, janji bergerak orang kata. Bergerak. Tengok Zeti selalu buat tali skipping. Boleh tengok dekat saya punya Instagram, kita ada buat tunjuk sekali macam mana. Alright, kita nak cakap terima kasih kepada semua penonton Borak Kopitiam. Kita jumpa esok. Esok apa esok? Minggu depan lah. Hari ni hari Ahad dah. Aziz suka. Jangan lupa dengar Hot FM esok. Okey, ada sesuatu yang baru. Kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Syamel. Malaysia Prihatin. Assalamualaikum. Bye-bye.